So, selamat datang untuk kelas hari ini semua. So, kita mula balik kelas hari ini dengan 4.2 Solution of Partial Differential Equation using Simple Partial Integration. So, saya nak bincang hari ini yang topik ni Baik. So, kita nak tengok ialah Simple Partial Integration. So, kita nak tengok yang ni Okey. So, semalam ni semalam saya ada cakap tentang yang benda ni yang partial ni. So hari ni saya akan jelaskan tentang bagaimana nak integrate second order partial guna simple partial integration. So kita terus tengok example 1. Kita terus tengok example 1. So kita cuba buat soalan A dah. Kita cuba buat soalan A. So soalan A tadi UXY UXY sama dengan sama dengan 2x 3x tambah 4xy. 2x 3y tambah 4xy. So ini soalan dia so kita tengok so lagi sekali 2x 3y 4xy. penat macam ni so kita tengok so 2x 3y dengan 4xy. So macam mana saya nak integrate dia? So first kali apa saya kena buat ialah saya kena pecahkan dia punya ni. Saya kena pecahkan ni. Yang ni x maksudnya di depan. Dan yang ini ialah y di belakang. So kita kena pecahkan dia. Delta square u, delta x, delta y. So kita kena pecahkan dia. Dan sama dengan 2x tambah 3y tambah 4xy. So macam mana saya nak integrate dia? Saya nak bawa partial ini, saya nak bawa sebelah sana. So bila kita bawa sebelah sana, maksudnya kita akan dapat benda ni. Kita akan dapat integrate 2x tambah 3y tambah 4xy. Yang ni ialah x kan, jadi ini akan jadi dx. So kita akan integrate terhadap dx. So apa akan jadi untuk case ni? Yang ini akan jadi apa? Delta y sama dengan so ini 2x akan jadi 2s kuasa 2 per 2 tambah, yang ini tak ada x kan? Bila tak ada x, maksudnya kita kena tambah x. So ini akan jadi 3xyx. Sebabnya bila tak ada variable x, maksudnya kita kena tambah lah. Ini consider constant dalam case ni. Dan tambah 4, dan x ini kena integrate dia. Dia akan jadi square y tambah, dalam case ni kita akan buat dia akan jadi mx. Ini kita buat dia jadi mx. Bukan mx, sorry. Ini patutnya sekejap, saya tengok nota dia saya pun dah lupa. Ini kena buat dia jadi my. My. Dah lama tak buat. Ini adalah sama dengan my. Kenapa kita nak letak my? Nanti saya kejap lagi saya jelaskan So kejap lagi saya jelaskan kenapa ada my. Contohnya contohnya kalau kita ada y sama dengan 2x tambah 3 lah. So bila saya differentiate dia, bila saya partial differentiate dia, ini sebab u. Let's say saya buat u sama dengan 2xy tambah 3x tambah 4y. Contoh dah ini saya nak buat partial. Let's say saya nak buat partial untuk siapa? Saya nak buat untuk x. So bila saya buat untuk x, ini jadi apa? Ini akan jadi kita differentiate x. So ini jadi 2y. Yang ini akan jadi tambah 3. Kalau yang ini tak ada x, ini kita terus letak kosong. So sebenarnya 4y ni ada dekat sini. So yang ini dah missing dah.
So dalam integration, bila kita buat terhadap x, mesti kena tambah y. Sebab y ni takut-takut kita dah hilangkan dia tadi masa kita buat differentiate. Faham maksud saya? So bila kita differentiate dia, y ni akan hilang sebab yang ni tak ada x. Bila tak ada x, dia jadi kosong. So bila kita buat integration balik, maksudnya kita kena tambah siap-siap my ni. Sebab y tadi tu kita dah buat jadikan dia kosong. So kita tambah dia siap-siap, kita letakkan dia my. Okey, saya harap you nampak dah. Okey, so kalau kita nampak ni, then kita dah boleh selesaikan yang bawah ni. Yang bawah ni dia jadi apa? Ni akan jadi 2 boleh potong, tinggal x square tambah 3yx tambah, ini boleh potong, ni jadi 2x square y tambah my. Okay, so kita dapat benda ni. Okay, next kita nak buat untuk y pula, sebab kita nak dapatkan u. Okay, kita nak dapatkan u, so kita nak integrate lagi sekali, sebab kita ada 2 kali sebab kita ada x, kita ada y. So kita nak integrate lagi sekali. So bila kita nak integrate lagi sekali, kita akan dapat apa? Kita akan dapat u sama dengan integrate x square tambah 3yx tambah 2x square y tambah my dy. So kali ni kita buat terhadap y lah. So kita akan buat terhadap y. So kita integrate terhadap function tu terhadap y. Okey, apa akan jadi untuk kes ni? Ini akan jadi u sama dengan, bila integrate ni, x square y tambah, bila integrate ni 3y square over 2 x tambah, bila integrate ni akan jadi 3x square y square over 2 tambah, bila integrate function ini, kita letak m1. Kita letak m1y. Okay, sebab kita nak bezakan, kita dah, ini dah lalu integration lah. Okay, kita letak 1 dekat sini sebab kita dah buat integration untuk m. M kita tak tahu. Jadi kita anggap m ni satu function, kita dah integrate dia, kita letak m1 dekat sini. Dan bila kita integrate terhadap y, kita kena tambah satu lagi function, iaitu nx. Okay, m ni ialah untuk y, function n ini ialah untuk x. So saya nak guna nx pula. Ini jawapan dia. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, saya tambah balik saya tambah ini nx ni saya tambah sebabnya apa? Sebabnya saya integrate terhadap y. Bila kita integrate terhadap y, kita kena tambah nx. Okay, so ada apa-apa soalan? Oh, kita kena ringkaskan lagi, sorry. Kita kena ringkaskan lagi. So kita kalau ringkaskan, kita akan dapat u sama dengan, ya. Oh ya, betul. Ini jadi 2x square. Betul, ini jadi 2x square. Thank you. Okay, ini akan jadi 2x square. So x square y tambah 3/2 y square x tambah 2 ni boleh potong, jadi x square y square tambah m1y tambah nx. So kita akan dapat macam ni. Okay, so ini last answer lah. Okay, ini last answer. Okay, next saya akan proceed untuk soalan B pula. Okay, next kita tengok soalan B. So soalan B dia tadi, okay, ada sin x dengan cos y. Okay, kita cuba sin x dengan cos y. Soalan B,
Okay, partial dia apa tadi? So partial dia ialah xy sin x cos y. Okay, delta square u delta x delta y sama dengan sin x plus cos y. Okay, so first proses dia start dengan split the partial dia. Okay, kita split the partial dia. Kita split dulu sebab kita nak tengok siapa kita nak start dulu. So kita nak start dengan x dulu dah. So bila saya nak integrate, saya bawa x. So ini akan integrate terhadap x. Okay, sorry, ini terhadap x, ini jadi dx. So bila kita integrate, kita akan dapat apa? Kita akan dapat sin x, kita integrate dia jadi, okay, dia akan jadi sin, dia akan jadi negative cos lah. Negative cos x. Tambah, yang ini tak ada sin, tak ada x. Jadi kita tambah x depan. X cos y. Dan ini, kali ni, kalau kita ada x, maksudnya kita kena tambah my. Okay, proses dia sama saja. Just tambah my. So ini kiranya partial untuk x dah selesai dah. Okay, then kita buat untuk u pula. Okay, kita nak ambil y pula. Y ni kalau kita bawa sana, dia akan jadi integrate negative cos x tambah x cos y tambah my dan dy. So, apa akan jadi untuk case ni? Case ni dia akan jadi sama dengan u adalah sama dengan negative cos terhadap y, maksudnya negative y cos x. Sekarang ni kita nak untuk y, kalau kita integrate cos y, kita akan dapat tambah x sin y, sebab x ni constant, kita tengok cos je. So, dia jadi sin y lah. Tambah, okay, my kena jadi m1y tambah nx. Okay, ada masalah? Okay, so far okay, Okay, next. Kita sambung untuk C pula. Okay, kita tengok untuk C, Okay, C soalan tadi apa? xy, y eksponen x eksponen y. Okay, y eksponen x tambah x eksponen y. Okay, so proses dia start dengan delta over delta x, delta u over delta y sama dengan y eksponen x tambah x eksponen y. Okay, so next dia ialah sama dengan, so delta u over delta y adalah sama dengan integrate y eksponen x tambah x eksponen y dx. So delta u over delta y adalah sama dengan, okay, kita nak terap
eksponen dx. Jadi kita tengok yang ada x je. So ini ada x, integrate x eksponen dia jadi sama lah. Okay, so y constant letak depan, integrate eksponen x jadi eksponen x tambah integrate x, so kita akan dapat x square over 2 dan eksponen y follow saja tambah, okay, ini akan jadi my. Okay, next. So next dia jadi apa? Next dia akan jadi u adalah sama dengan integrate y eksponen x tambah, ini kalau kita tulis balik cantik dia akan jadi macam ni lah. Ini akan jadi dy pula. So, akhirnya kita akan dapat u adalah sama dengan, okay, integrate terhadap y jadi y square over 2 eksponen x tambah ini terhadap y, maksudnya ini akan jadi 1/2. Saya letak 1/2 lah. Ini saya terus letak 1/2 y square eksponen x tambah 1/2 x square eksponen y tambah m1y tambah nx. Okay, so ini adalah jawapan untuk C lah. Okay, next kita proceed untuk tutorial pula. Sebenarnya part ini dia okey lah, dia bukan sangat complicated, just faham konsep dia, you boleh buat dah. Okay, next kita tengok untuk tutorial pula. Okay, kita cuba tengok untuk tutorial 2. Oh, semua saya letak X dulu dah. Okay, kita cuba soalan A dah. Okay, I bincang soalan A, soalan B, soalan C dah. Okay, yang lain tu you boleh buat dah. Okay, kita bincang soalan A, B, C dah. Okay, dan saya tukar soalan ni. Saya tukar soalan ni untuk B ni, nanti saya tukar. Okay, saya nak bagi jawab, saya nak kita cuba benda lain pula. Okay, kita cuba soalan A dulu. Okay, copy soalan A. You cuba dulu apa jawapan dia. So, copy soalan dia. Okay, soalan A dah. Soalan A, u over x y sama dengan x tolak 2y. Okay, so kita akan dapat delta x, delta u, delta y sama dengan x tolak 2y. Okay, delta u over delta y sama dengan integrate x tolak 2y dx. So delta u over delta x adalah sama dengan x square over 2 minus 2xy tambah dx, maksudnya kena tambah my, dan u adalah sama dengan integrate x square over 2 minus 2xy tambah my dy. Kita akan dapat, okay, x square over 2y minus
2xy² over 2 tambah m1y tambah nx. So inilah jawapan dia. Okay, dia jadi macam tu lah. Okay, so kita cuba untuk soalan B pula. Okay, cuba soalan B. Okay, B ni saya nak tukar apa? Saya nak tukar ni. Ini Y, ini X. Saya nak tukar sini. Ini Y, ini X. Dan C pun sama. Ini Y, ini X. Maksud saya macam ni. Maksud saya B, saya buat YX. Okay, just nak bagi you nampak perbezaan dia. Ini Y, ini X. Sama dengan benda yang sama. 10X tambah 3Y per 2. Okay, sorry, tolak Okay, ni jadi tolak. Okay, saya nak beza, saya nak buat ni Y. Benda yang sama, cuma you kena ambil keluarkan Y dulu dah. So 5X bahagi 2 jadi 5X. Tolak 3 per 2 Y dah. Kita pecahkan dia senang sikit kalau kita nak pecahkan dia. Okay, so apa akan jadi untuk kes ni? Ini akan dapat delta U over delta X sama dengan integrate 5X tolak 3 per 2Y dy. Maksudnya kali ni kita buat Y dulu. Okay, beza sikit lah. So beza dia jadi macam ni. Delta U delta X sama dengan 5XY tolak 3 per 2 Y² over 2 tambah, kali ni Y maksudnya kita tambah MX pula. Tadi kita tambah MY, kali ni kita tambah MX. Nah, ini beza dia. Tadi letak MY, kali ni letak MX. Sebabnya kita integrate X dulu. So bila letak bila sini jadi function X yang hilang. So kita nak ganti balik function X. Okay, beza dekat sini dah. Ini patutnya jadi Y, tapi ni sebabnya Y dy kena letak X dekat sini. Okay, next kita tengok untuk dx pula. So dx dia jadi apa? U sama dengan integrate 5xy tolak, ini kita boleh letakkan dia jadi 3 per 4 y² tambah mx dy. Sorry, dx. Kali ini sebab kita bawa delta x. So delta x akan bagi kita dy. So kita boleh dah selesaikan yang ni. U adalah sama dengan 5x² over 2 y tolak 3 per 4 xy² tambah m1x tambah ny.
Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Okey, boleh follow Okey, next. Kita cuba untuk C. C pun sama, saya tukar soalan dia. Okey, saya tukar soalan dia. Ini Y, ini X. So, delta square U, delta Y, delta X. 2X 2 eksponen X tolak 3 eksponen Y. 2 eksponen X tolak 3 eksponen Y. Ok, saya nak cuba ni. Ok, so ini jadi apa? Ini akan jadi delta over delta Y, delta U, delta X sama dengan 2 eksponen X tolak 3 eksponen Y. So, delta U over delta X sama dengan integrate 2 eksponen X tolak 3 eksponen Y dy. Okay, so delta U over delta X adalah sama dengan, ini akan jadi 2 eksponen X Y tolak 3 eksponen Y tambah MX. Okay, so U adalah sama dengan integrate 2 eksponen X Y tolak 3Y tambah MX dx. So last kali kita akan dapat sama dengan, okay, ini akan jadi kita nak buat terhadap X, so 2 eksponen X Y tolak 3X eksponen Y tambah M1X tambah NY. Okey, so kita dah selesaikan tutorial nombor 2 lah. Yang lain tu saya tinggalkan untuk you sebagai exercise lah. Cuba buat, dan kalau ada masalah boleh bincang dengan saya